Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saingan Liga Super 2024-2025, pasukan Kuching City FC memanfaatkan perlawanan di laman sendiri untuk meraih 3 mata dengan menewaskan KL City FC 3-1 di Stadium Negeri Kuching malam tadi. Tuan rumah berjaya menjaringkan gol seawal minit pertama permainan. Gol Kuching City diperoleh melalui jaringan sendiri pemain KL City Giancarlo Gallifugo. Skuad kendalian Aidil Syarin Sahak menambah gol pada waktu kecederaan separuh masa pertama menerusi jaringan Petrus Shitambi. Bersambung babak kedua, perlawanan semakin rancak dan pelawat merapatkan kedudukan melalui penalti yang disempurnakan Paulo Josu pada minit ke-62. Penalti diperoleh selepas James Okuwosa dilayangkan kad merah kerana didapati mengasari pemain lawan dalam kotak penalti hasil semakan video bantuan pengadil VAR. Berselang 6 minit kemudian, Kuching City pula diberikan penalti dan disempurnakan Kipre Cece untuk kedudukan 3-1. Kegembiraan Cece tidak lama apabila dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mendapati dia mengasari penjaga gawang KL City. Biarpun tempang tanpa dua pemain, Kuching City berjaya bertahan hingga tamat perlawanan. Baik, satu lagi perlawanan berlangsung semalam membabitkan Perak FC dan Terengganu FC di Stadium Majlis Pembandaran Manjung. Kedua-dua pasukan berkongsi satu mata selepas seri 2-2. Perak mendahului seawal minit ke-9 menerusi sepakan penalti selepas Clayton Di Silveira dijatuhkan pemain lawan. Luka Milunovic mudah menyempurnakan sepakan itu. Tersentak dengan jaringan tersebut, Terengganu menggandakan asakan. Minit ke-44, pelawat berjaya mengikat kedudukan menerusi jaringan Nelson Wilfredo. Babak kedua, tuan rumah sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti dan disudahkan kapten pasukan Luciano Goicoechea pada minit ke-57. Di saat tuan rumah ingin meraihkan kejayaan meraih 3 mata penuh, mereka dihukum dengan jaringan penyamaan oleh Nik Muhammad Sharif Hasafi pada masa kecederaan. Jaringan diperoleh apabila Terengganu diberikan sepakan penalti selepas Shivan Pillay menjatuhkan Muhammad Safiat. Sementara itu, jurulatih Perak FC Yusri Ceklah akui kecewa gagal raih 3 mata namun tetap menghargai kesungguhan anak buahnya. Kalau dilihat daripada on paper, memang kita tidak sedarah dengan pasukan lawan. Tetapi para pemain menunjukkan komitmen yang tinggi dan juga selepas ketiadaan Azfar akibat kecederaan di separuh masa pertama, di separuh masa kedua kita agak tempang sedikit walaupun kita bermula dengan baik dalam kedua-dua perlawanan. Cumanya mungkin faktor sekali lagi fokus menjadikan sesuatu yang perkara yang harus saya perkemaskan nanti. Pengendali Terengganu FC Badrul Afzan Razali pula memuji anak buahnya kerana berjaya bangkit untuk sekurang-kurangnya membawa pulang 1 mata. Tahniah pada pemain-pemain, walaupun kita ketinggalan 2 kali tapi pemain-pemain tidak putus semangat. So bagi saya 1 mata bahagalah untuk pemain bagi pasukan saya. Beralih ke kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024. Great Britain menjulang trofi kejohanan yang memasuki edisi ke-12 ini selepas menundukkan Australia 3-2 di Stadium Hoki Johor malam tadi. Kemenangan skuad kendalian John Blaby itu ialah kali yang keempat selepas menjulang Piala edisi 2015, 2018 dan 2019. Pada aksi itu, Australia terlebih dahulu meledak 2 jaringan hasil gol padang Deakin Stanger seawal minit ke-10 dan Dylan Downey 3 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti. Great Britain bangkit merapatkan kedudukan selepas Caden Tracy menyudahkan pukulan sudut penalti seminit kemudian. Jaringan penyamaan Great Britain hadir pada suku ketiga melalui jaringan Alex Chihota pada minit ke-40. Gol kemenangan Great Britain hadir pada suku keempat melalui jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan Rory Penrose
di minit ke-51. Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim berkenan menyampaikan piala kemenangan SOJC 2024 kepada pasukan Great Britain. Johor dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan manakala pemain New Zealand John T. Elms muncul penjaring terbanyak dengan 11 gol keseluruhan. Terdahulu India menamatkan cabaran di tempat ketiga setelah menewaskan New Zealand 5-4 menerusi penentuan penalti selepas terikat 2-2. Skuad remaja negara pula mengakhiri saingan di tempat terakhir selepas ditewaskan Jepun 5-2 juga menerusi penentuan penalti setelah terikat 2-2. Sebanyak 6 negara berentap dalam kejuaraan kali ini dan Malaysia hanya menjuarai SOJC pada 2011 yang merupakan edisi pertama kejohanan. Dalam pada itu, susulan persembahan hambar skuad hoki remaja kebangsaan yang tewas semua perlawanan di SOJC 2024, Ketua Jurulatih Kebangsaan I. Vineswaran mahu anak buahnya segera bangkit dan mempersiapkan mental dan fizikal. Obviously, this tournament is a world-class tournament. You will tengok all world-class teams playing this tournament, so they expose a lot of things. So now we take all this information and we have to prepare to make it better. So dekat sini we have to definitely look at things. Of course, kita datang for this tournament pun we are looking at push, stop and flick, which is the asas lah for PC. So that has to be right. So if there is any errors dekat situ, we have to go back and see what has to be done. Selepas ini, Young Tigers akan menghadapi saingan Piala Remaja Asia di Muscat, Oman yang mempunyai slot ke Piala Dunia Remaja. Kejohanan Golf Maybank 2024, pemain golf profesional negara Ashley Lau mempamerkan permainan konsisten. Pada aksi hari ketiga di Kuala Lumpur Golf and Country Club semalam, Ashley berjaya mencatatkan 66 pukulan, 6 di bawah par. Ashley mengakui dirinya tiada dalam tekanan menjelang aksi terakhir hari ini untuk menamatkan saingan dengan keputusan lebih baik. I think just the same game plan as the last 3 days. Just no expectation, go out there and have fun and enjoy my round. And yeah, I'm here to compete but also learn from the top players. Ashley kini di kedudukan ke-12 dengan skor 207, pukulan 9 di bawah par secara keseluruhan. Sementara itu, pemain amatur negara Mirabel Ting melakukan 64 pukulan untuk mencatat 8 di bawah par, berkongsi status pemain terbaik bersama Gino Tikitul dari Thailand. Selepas mengharungi pusingan kedua yang mencabar, atlet berusia 18 tahun itu bangkit untuk membenam 8 birdie, mencatat jumlah keseluruhan 10 bawah par 206 selepas 3 hari beraksi. I had my iron shot really good today and I putts really dropped today. So that's two things that I did really well today and managed to shoot the score that I shot. Anak kelahiran Miri Sarawak yang bermain dalam jelajah Persatuan Golf Profesional Wanita pertamanya kini menjadi pemain golf tempatan terbaik. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS menganjurkan Klinik Latihan Asas Sepak Takraw KLAS 2024. Pengarah program Saimisun berkata inisiatif itu bagi memastikan negara tidak ketandusan barisan pemain profesional. Menurutnya, melalui program berkenaan, kanak-kanak berusia 9 hingga 15 tahun diberi tunjuk ajar daripada 17 bekas pemain takraw negara. Inilah patutnya yang kita buat di semua peringkat, terutamanya untuk akar umbi, terutamanya dari segi ansur maju, macam mana kita melatih mereka menjadi seorang petekong yang baik, seorang killer yang baik, tapi mesti ada unsur-unsur dari segi latihan, dari segi memanaskan badan, dari segi bila mereka berada di gelanggang macam hari ini, mereka ditunjuk ajar cara betul. Beliau ditemui di program KLAS di Sekolah Kebangsaan Datuk Harun II, Petaling Jaya. Program itu disertai seramai 108 pelajar sekitar Lembah Kelang. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Iskandar Al-Haziq, salam sukan untuk semua.